Aku tak tahu macam mana nak mula. Tapi topik aku ni, aku nak share tentang PDPR, online atau offline. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sesiapa yang baru menonton video ni ataupun yang dah menonton. Saya Cikgu Aizat dan saya mengajar di sebuah sekolah rendah. Ini channel saya lah. Saya banyak letak video PDPR, banyak video berkaitan review, vlog, konten-konten yang biasa-biasa saja. Tak ada konten yang macam gempak-gempak pun. Terima kasih kepada subscriber yang share, yang tonton, yang like, apa semualah. Terima kasih saya ucapkan. Jadi untuk hari ni, yalah sempena cikgu-cikgu cuti seminggu ni kan, boleh relax-relax, tenang-tenang daripada PDPR. Topik saya sebenarnya mengenai PDPR offline atau online. Sebelum kita pergi kepada cerita tentang PDPR ni, ya tahu ramai yang macam sengsara, ramai yang macam agak tertekan dengan PDPR sekarang ni. Yalah, bagi cikgu-cikgu dia tak biasa mengajar, tengok kamera, tengok laptop, memang agak tertekan lah. Jenis cikgu yang tertekan tu tak tahulah. Jenis cikgu yang hebat tu lain macam APC dia tak tahu kot. Baik, untuk aku punya topik ni, bagi aku agak berat lah. Sebab PDPR antara murid dengan guru, ibu bapa sekali terlibat. Sebab sebelum ni kita hantar ibu bapa hantar anak ke sekolah, ada orang pergi secara berdepan dengan cara bersemuka. Jadi tak adalah macam kaitan sangat di rumah apa semua, tengok telefon bagai. So topik aku untuk hari ni, cabaran PDPR online atau offline. Baik, sebelum tu kalau kita tengok dalam Facebook ataupun tengok dalam media sosial, ramai yang mengadu masalah PDPR, tekanan, masalah stres, nak urus anak bagai, nak ambil tahu pasal anak sendiri, cikgu memaksa ke macam mana. Saya sebagai cikgu sebenarnya saya sendirilah, saya punya pendapat, saya sendiri pun tertekan sebenarnya. Saya tak tahu nak luah kat mana. Yalah, luah kat kawan pun macam itulah, kawan-kawan cikgu pun hadapi benda yang sama lah. Tapi ada jenis cikgu yang macam, yalah hebat kan, kalau dia cakap relax lah, belajarlah slow-slow. Ya, masalahnya bagi orang yang macam orang tua ataupun cikgu-cikgu yang dah berumur, dia payah nak menerima benda tu. Dia belajar bukan senang benda ni. Sebab benda ni ialah semua orang hadapi. Sekarang ni cikgu semua terpaksa menghadapi PDPR online. Itu cikgu. Bayangkan kalau ibu bapa yang jenis macam tak tahu tentang internet ataupun komputer, itu yang tak tahu, yang tak cukup gadget untuk anak. Masalah juga sebenarnya. Sekarang ni musim pandemik, ramai yang hilang kerja, ramai yang kena buang kerja. Jadi nak beli gadget untuk anak tak cukup, kena berkongsi bagai. Cikgu-cikgu ni kena fikir, anak-anak murid, ibu bapa jenis macam ni, jangan kita fikir senang. Kecuali lah dekat bandar maju, lainlah ibu bapa dia macam mana dia sediakan alat-alat ataupun bahan-bahan gadget yang dah cukup lah untuk anak-anak ber-PDPR ni lah kan. Okay, cuba kita fikir untuk ibu bapa yang tak mampu, murid-murid yang keluarga dia, latar belakang dia yang agak susah. Cuba kita fikir kat situ. Untuk online dan offline ni, bagi aku macam bukannya membezakan sangat. Ada ke yang Google Meet tu betul-betul online? Habis tu yang guna Telegram, yang WhatsApp, semua tu offline ke? Online juga. Hantar kerja, suruh murid buat kerja, cikgu reply WhatsApp, cikgu reply message, dikira online tu. Adakah offline? Kalau offline macam mana? Tapi bagi saya lah, memang benda ni agak berat. Macam ni, contohnya saya, memang saya tak buat Google Meet. Saya cakap terus terang, sebab benda tu agak menyusahkan sebenarnya. Tambah-tambah di sekolah rendah, murid-murid di sekolah rendah ni lain macam. Ya, ada yang cakap, cikgu, sekarang ni kan kena online. Masalahnya cikgu sediakan video PDPR, cikgu balas tag mesej apa semua tu, tak kira online ke macam mana? Nak kena ber-Google Meet bagai, nak guna GC tu, Google Classroom lah, senang. Kataan GC tu Google Classroom. Semua benda nak post kat situ. Kalau jenis cikgu yang zero IQ dia dalam benda-benda macam tu,
dia tak boleh buat. Saya orang muda macam ni pun memang GC sakit kepala. Memang ada cikgu cakap, seronok apa GC? Ya, bila dah hebat, bila kau dah power, memang kau rasa hebat, memang kau rasa senang. Cuba fikir cikgu yang dia rasa benda ada lain lagi senang. Guna Telegram. Dah ada platform Telegram, nak ke GC lagi? Padahal benda yang sama kita klik. Tak boleh ke? Post kerja ataupun hantar kerja arahan dekat Telegram terus? Kan kat situ kan semua dah ada. Nak kena GC kenapa? Ya, bukti. Masalahnya tak cukup ke dengan Telegram? Semua bantai nak pergi GC. Okey, Menteri Pendidikan dah kata PDPR ikut kesesuaian guru. Dia dah cakap macam tu. Tapi bila sampai ke sekolah ataupun PPD, dia jadi lain arahan dia tau. Cikgu dia wajibkan guna GC, cikgu dia wajibkan Google Meet. Arahan menteri lain, arahan PPD lain. Siapa yang paling power ni? Maaf kepada encik-encik pegawai PPD yang ada tengok video saya ni, saya nak tanya, apa arahan menteri, apa arahan PPD? Kenapa lain? Bukankah cikgu dia diberi peluang untuk mengajar secara kesesuaian dia, ikut kesesuaian cikgu? Macam saya mengajar, rakam video, saya rakam, saya mengajar. Adakah itu salah? Kalau salah lagi, nak kena guna Google Meet juga? Tak tahu lah. Apa guna Menteri Pendidikan cakap ikut kesesuaian guru? Bukan saya marah, tapi memang benda ni dah lama saya pendam dalam kepala dan dalam badan. Nak buat online, fikir tak budak tu, murid kita tu cukup tak alat, gadget, internet, mak ayah dia orang macam mana nak hadap, nak handle? Kalau orang kaya tak kisah, lantak pi. Orang ada duit lantak pi. Cuba fikir orang tak ada duit ni. Dan macam saya, senang macam ni lah. Saya buat video PDPR sebab saya fikir cara ni paling mudah orang nak akses. Murid klik je video ataupun klik pada link yang saya bagi Telegram, diorang boleh tengok terus. Tak ada nak tekan GC, tak ada nak tunggu Google Meet. Ini nak masuk Google Meet, cikgu tak boleh masuk. Cikgu, ni tak terima. Ini line problem, cikgu tak dengar. Nampak? Nak handle satu kelas tu, nak start satu kelas tu, pelbagai masalah timbul. Ya, tahu. Akan ada yang bagi tahu macam mana? Cikgu, mengajar guna video tak sampai cikgu. Adakah mengajar guna Google Meet sampai objektif dia? PDPR ni senang sebenarnya. Kalau tidak memaksa guru, tidak memaksa murid, tidak memaksa pelbagai arahan yang pelik-pelik. Sekarang ni PDPR, arahan pelik-pelik keluar. Kau rasa macam mana? Mental guru satu. Cikgu nak mengajar ni ada mood tau. Cikgu kalau mengajar tak ada mood, tak sampai. Cikgu tu pun tak tahu cikgu tu nak mengajar apa sebenarnya. Ada orang cakap, cikgu senang lah, duduk rumah, dapat duit, dapat gaji. Kalau ada yang jenis macam ni, minta maaf awal-awal cikgu. Saya minta maaf awal-awal. Cakap senang. Masalahnya, kita kat rumah ni, cikgu kat rumah ni, nak handle PDPR bukan senang. Anak sendiri. Saya ada anak 2 orang. Memang baru 2 orang. Tapi masalah dia orang masih kecil. Nak buat PDPR Google Meet, anak 2 orang tu siapa nak jaga? Rumah saya, isteri saya. Dia pun kerja tau. Bila dia orang bangun, automatik. Saya tak boleh nak ngadap laptop. Saya boleh pegang telefon je. Itu pun boleh balas mesej ataupun pertanyaan daripada parent. Nak mengadap laptop Google Meet, memang tak. Dengan diorang tak tidur, memang masalah nak buat kerja. Nak buat malam, fikir juga, kita pun ada family. Murid-murid kita pun, kalau jenis yang okey tak ada masalah. Kalau jenis yang, cikgu malam ni saya tengok alasan murid pula. Kita nak kena fikir pelbagai arah. Nak kena fikir ni. Online dengan offline tak penting sebenarnya. Memang tak penting. Yang penting cara PDPR cikgu tu nak sampaikan macam mana. Kalau awak cakap penting, kalau korang cakap penting, okey, itu hak korang. Bagi saya, untuk Jimmy ni hanya sesuai orang yang dewasa ataupun untuk murid tingkatan. Mereka boleh handle benda-benda macam tu. Mereka boleh hadap. Cikgu diorang senang nak bagi arahan apa semua. Mereka dah faham. Kalau murid-murid sekolah rendah ni, diorang punya tahap pemahaman tu lain. Dekat sekolah, bersemuka, bagi arahan paling senang pun diorang tak faham. Nak ber-Google Meet, kena line problem, kena masalah tak boleh masuk. Nak settle satu masalah tu pun dah berapa dah habis masa kat situ. PPD, sekolah,
tolong jangan paksa cikgu guna benda ni. Bagi kebebasan ataupun bagilah peluang kepada cikgu tu macam mana dia nak buat PDPR dia. Kalau asyik memaksa, ini tak. Memaksa murid masuk JC, paksa murid masuk JC. Kalau duk paksa-paksa, budak tu hilang keseronokan nak masuk PDPR sebenarnya. Macam saya, kelas saya tak paksa murid saya masuk JC. Google Classroom saya tak paksa. Asalkan diorang ada dalam Telegram, dah cukup bagi saya. Ya, nak cakap nak bukti. Habis tu, diorang buat kerja, diorang hantar pada saya. Tu buktilah tu. Nak apa lagi? Tolonglah. Sekarang ni, ramai yang stres dengan kerjanya tak ada, terputusnya bekalan makanan, duit, kewangan apa semua masalah. Kita cikgu, senang paksa. Kenapa awak tak masuk kelas saya? Kenapa awak tak buat kerja saya? Murid ataupun budak ni, bila duduk rumah, dia lain. Dia bukan macam duduk sekolah nak paksa-paksa. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Sebab PDPR ni bukan senang nak handle sebenarnya. Orang atasan, pegawai-pegawai atasan, dia keluarkan pelbagai idea yang menarik, pelbagai idea yang bernas. Cuba jadi cikgu mengajar online. Kalau dia ada anak yang besar, memang tak ada masalah sebenarnya. Cuba kalau anak-anak sekolah rendah ataupun macam saya ni, dengan anak 2 orang tu lagi yang kecil, nak handle diorang bila diorang bangun. Sekarang ni pengasuh tak boleh nak hantar. Disebabkan PKP, mana boleh hantar. Minta maaf kalau ada encik-encik pegawai-pegawai JPN ke, KKPM ke, PPD ke yang tengok video saya minta maaf awal-awal. Saya bukan nak cetuskan gaduh ke apa. Tapi ini luahan saya. Ramai yang cikgu yang tak puas hati. Kawan-kawan saya memang ramai yang tak puas hati bab-bab benda ni. Jadual ni masalah sebenarnya. PDPR bukannya macam kat sekolah. Murid tu nak hadap, nak masuk kelas. Bukannya macam kat sekolah. Diorang bila duduk rumah, dah tahu sangat dah perangai diorang kat rumah dia macam mana. Nak bangun pagi, nak macam pergi sekolah macam biasa. Memang tak. Memang lain. Diorang tahu diorang duduk kat rumah, mesti bangun lewat punya. Cikgu-cikgu pula, kalau rasa jimit tu okey, tak ada masalah, teruskanlah dengan anak murid. Jangan memaksa. Kalau paksa tak jadi. Ya, memang tak dinafikan ada yang ibu bapa suka anak dia Google Meet. Sebab apa? Anak dia boleh bercakap dengan kawan, boleh jumpa kawan. Tapi itu tujuan dia. Bukannya dia nak dengar sangat cikgu tu. Bukan dia nak dengar cikgu tu mengajar. Dia nak borak dengan kawan dia. Dia nak tengok kawan dia. Ya, betul. Kalau macam tu, janganlah buat sesi PDPR. Buatlah sesi lain. Buat sesi perjumpaan bersama murid-murid. Macam tu. Bila PDPR, tolonglah. Dan jangan nak memaksa. Bila kita paksa murid, kalau ada yang bermasalah, masalah lah jadinya. Dia orang takkan masuk terus. Dia orang akan tinggalkan terus PDPR kita. Kalau yang jenis macam malas tu nak buat macam mana? Kita paksa pun bukan dia orang dengar. Dekat sekolah pun tak dengar. Nak kat rumah ni nak dengar. Memang dia orang takkan dengar. Saya tak nak salahkan siapa-siapa sebenarnya ni. Ini hanya pendapat saya. Dan tolong pertimbangkan. Apa yang saya cakap ni, kalau ada cikgu yang tengah tonton juga sekali, mungkin dia rasa betul ke apa yang tak kena, komen dekat bawah ni. Komen dekat saya punya YouTube. Rasanya setakat ni sajalah. Alah, topik kosong, borak-borak topik kosong saja, nak luahkan apa yang dah terbuku dalam kepala ni. Memang dah lama, daripada awal PDPR lagi. Dia memang dah agak. Masa Menteri Pendidikan cakap laksanakan PDPR daripada rumah, memang otak dah jam. Sebab saya suka lagi mengajar secara depan-depan sebenarnya. Ya, memang masalahnya sekarang ni, bila pandemik ni, tak bolehlah nanti sekarang ada yang positif kat sekolah, ada cikgu positif. Dan saya pun sendiri bekas pesakit COVID. Kita jumpa lagi lah next video. Selamat bercuti kepada anak-anak murid yang kalau ada yang tengah tonton. Selamat bercuti kepada cikgu. Kita tenang dulu seminggu. Nanti kita jumpa pula PDPR lepas cuti ni. Jaga diri, stay safe, duduk rumah, jangan pergi mana. Raya pun raya kat rumah je lah. Assalamualaikum. Bye-bye.